Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada channel Nazrin Din. Okey, dan juga sekarang masih pada bulan Syawal. Saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okey, baik. Hari ini setelah sekian lama saya menunggu turn untuk membuatkan video yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan hukum idgham bila gunnah. Okey, apa dia hukum idgham bila gunnah? Jom anda fahamkan dan cuba kongsikan, sharekan banyak-banyak video ni kepada ramai kenalan anda supaya dia boleh bermanfaat kepada orang lain, dan mudah-mudahan ia menjadikan amal jariah. Satu share yang telah anda buat, satu amal jariah yang anda dapat di akhirat nanti. Okey, baik. InsyaAllah hari ini saya cuba kupaskan ataupun berikan penjelasan berkaitan dengan hukum idgham bila gunnah. Macam mana anda nak faham? Jom ikuti video ini dengan selanjutnya. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana sudi menonton video saya, dan kita cuba belajar ataupun saya untuk berkongsi kepada anda bagaimana untuk mengenali hukum tajwid dengan cara yang sangat simple. Tak perlu nak pening, tak perlu nak susah-susah. Yang ada dalam Al-Quran semua dah settle, cuma kita nak gali, nak fahamkan saja. Okey, baik. Saya cuba masukkan apa dia, iaitu hukum idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ni apa dia? Okey, jom kita tengok idgham bila gunnah, kita fahamkan apa dia pengertian dia. Okey, idgham bila gunnah ni iaitu idgham memasukkan bila tanpa gunnah dengung. Okey, memasukkan tanpa dengung. Sebelum anda faham memasukkan tanpa dengung ni macam mana, nak kenal idgham bila gunnah ini sama macam video yang sebelum ni saya pernah beritahu, kita fokuskan pada nun mati ataupun tanwin, kerana idgham bila gunnah ni masih dalam kategori idgham nun mati ataupun tanwin. Okey, baik. Okay, sebelum itu kita adalah hukum yang kelima dalam hukum nun mati ataupun tanwin. Hukum nun mati atau tanwin ni kita faham dia macam mana. Pertama selalu saya ingatkan, iaitu nun, pastikan nun tak ada tanda mati. Tanwin yang tak selari, kerana dia dalam bahagian nun mati ataupun tanwin yang dikategorikan dengung. Okey, jadi dekat sini kita faham idgham bila gunnah ni memasukkan tanpa dengung. Pertama kita tengok nun mati ataupun tanwin. Kalau nun dia pastikan nun tak ada tanda mati. Kalau tanwin pastikan tanwin dia tak selari. Okey, idgham bila gunnah ni ada berapa huruf? Kita faham? Tak banyak. Saya sarankan anda faham dengan baik video ni, dan ingatkan hukum idgham bila gunnah ni hanya ada dua sahaja, iaitu lam, ra. Lori boleh buat juga. Okey, jadi dekat sini idgham bila gunnah kita hafal lam, ra, ada dua huruf, iaitu nak kenalkan idgham bila gunnah, nun mati ataupun tanwin jumpa salah satu daripada huruf idgham bila gunnah, iaitu lam ataupun ra, maka baca dia tanpa dengung. Okey, baik. Saya keluarkan satu contoh berkaitan dengan hukum idgham bila gunnah. Jom kita tengok. Kalau anda tak faham apa penjelasan, anda tengok pada contoh saja. Okey, contoh dia saya keluarkan, iaitu yubayyin lana. Okey, nampak tak? Yubayyin lana, bukan yubayyin lana, tapi yubayyin lana. Terus masuk pada huruf lam. Nun tak perlu sebut. Itu adalah idgham bila gunnah. Yubayyin lana. Nampak tak? Nun mati yang tak ada tanda mati jumpa dengan huruf lam. Lam dia ada sabdu. Biasanya dalam Al-Quran apabila nun ataupun tanwin tu dia warna merah, dan apabila lam ataupun ra dia ada sabdu. Sabdu tu warna hijau. Itu adalah untuk tanda-tanda pada bahagian hukum idgham bila gunnah yang ada dalam Al-Quran. Cara baca dia jangan dengungkan, terus masuk pada huruf yang sebelah, iaitu yubayyin lana. Ataupun satu contoh lagi yang kedua, iaitu tawwabar rahima. Terus masuk, bukan tawaban rahima, tapi tawwabar rahima. Jadikan ba satu baris dan terus masuk pada huruf ra. Okey, sama juga dengan ayat-ayat yang lain, cara bacaan untuk idgham bila gunnah. Tak ada dengung ya, terus masuk pada hukum yang iaitu terus masuk pada huruf yang seterusnya. Okey, jom
kita cuba cari contoh macam biasa yang selalu kita buat pada video sebelum ni untuk mencari hukum idgham bila gunnah dalam surah Al-Fat ayat 29. Okey, jom kita carikan dalam surah tersebut berapakah hukum idgham bila gunnah yang ada pada ayat tersebut. Okey, dalam 5 second. 1 2 3 4 5. Okey, jom kita cari berapakah hukum idgham bila gunnah yang ada dalam ayat berikut. Okey, baik. Untuk surah Al-Fath ayat 29 ini, idgham bila gunnah ada berapa? Jom kita tengok pada baris yang pertama. Muhammadur Rasulullah. Nampak tak? Dur Rasulullah. Tanwin jumpa dengan huruf ra. Maka bacaan dia tak ada dengung, terus masuk pada ra. Muhammadur Rasulullah. Satu, hukum idgham bila gunnah. Seterusnya, baris yang kedua tak ada. Baris yang ketiga tak ada. Baris yang keempat tak ada. Baris yang kelima tak ada. Baris yang keenam tak ada. Dan baris yang ketujuh pun tak ada. Maka hukum idgham bila gunnah pada ayat 29 dalam surah Al-Fath ini hanya ada satu sahaja. Okey, jadi dekat sini untuk fahamkan idgham bila gunnah ni tak susah. Cuma tengokkan pada hukum iaitu tanda huruf nun yang tak ada tanda mati ataupun tanwin yang tak selari jumpa dengan huruf lam atau ra. Jangan dengung terus masuk pada huruf yang selepas dia. Okey, baik. Saya rasa itu saja mungkin untuk fahamkan hukum pada idgham bila gunnah. Moga ia dapat manfaat kepada anda dan saya sangat-sangat berterima kasih dan tolong share, sebarkan seluas mungkin supaya orang ramai dapat belajar ilmu yang saya berikan pada channel saya ni secara percuma. Mudah-mudahan ia menjadikan amal jariah untuk saya dan dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okey, baik. Kita jumpa lagi pada hukum yang seterusnya iaitu ikhfa hakiki. Tunggukan video yang selanjutnya. Moga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.